A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini sekali lagi kita bersama-sama insya-Allah dalam sesi tadabbur. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama di surat At-Taubah, masih lagi surat At-Taubah. Kita bersama-sama di muka surat 198, iaitu daripada surah At-Taubah ayat 69 sehingga ayat 72. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengekalkan kita untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur kita pada setiap pagi. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama seperti biasa, tapi sebelum daripada itu insya-Allah kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini agar dapat memberikan feedback lah, suara dan juga gambar. Moga-moga tak ada masalah hari ini insya-Allah, terang dan seperti biasa insya-Allah harapnya. Dan insya-Allah tujuan kita buat perkara ini adalah untuk, terima kasih, untuk mendapatkan usaha kita moga-moga diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk kita mentadabbur sedikit Al-Quran dan kemudian cuba memahami Al-Quran, dan kemudian kita mendapat sedikit supaya Allah Subhanahu Wa Taala diharapnya akan mengubah cara fikir kita, cara lihat kita terhadap dunia ni, cara lihat kita pada seluruh makhluk ni, supaya kita nampaknya berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah insya-Allah kepada semualah, kalau ada kemudahan insya-Allah buka mushaf untuk kita tengok sama-sama, ataupun insya-Allah boleh tengoklah apa yang ada di depan saya ni insya-Allah, di depan dalam skrin kita ni. Skrin besar ni, tak sebesar mana insya-Allah, untuk lihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat yang kita baca pada setiap hari. Hari ini kita tengok sambungan daripada, kalau kita katakan, iaitu amaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang munafik dan juga kufar Mekah, kepada orang kafir Mekah setelah daripada Allah Ta'ala cerita, dan kemudian part yang kedua juga, perkara yang kedua yang ada di dalam muka surat kita pada hari ini adalah berkenaan dengan apakah sepatutnya, bagaimanakah sepatutnya orang-orang yang beriman ni. Mereka tidaklah berbeza daripada orang-orang munafik. Jadi sebelum daripada ni, kita ada sebutkan iaitu satu persoalan yang saya tinggalkan sebelum daripada ni, untuk sesi sebelum ni, iaitu orang yang telah diberikan amanah atau dipanggil sebagai hafiz sir, iaitu orang menjaga rahsia Nabi SAW, yang memegang nama-nama orang-orang munafik, iaitu dalam peristiwa semasa Nabi SAW pulang daripada perang Tabuk. Jadi ada sekumpulan tu pada waktu malam, mereka ni nak menyerang Nabi, tapi Allah Ta'ala selamatkan, dan kemudian mereka lepas tu berjalan lari, dan Nabi SAW telah menyebutkan kepada seorang sahabat ni siapakah nama-nama mereka ni, nama-nama orang-orang munafik. Jadi semua nama-nama orang munafik ini ada pada Huzaifah Al-Yaman, Huzaifah bin Al-Yaman. Jadi dialah yang menjadi dipanggil sebagai, dan dia ni tak dedahkan siapakah orang munafik itu sehingga kepada orang lain pun. Itulah sifat seorang yang menjaga, kita kata menjaga sir Nabi, menjaga rahsia Nabi. Jadi nama-nama tu sehingga Sayyidina Umar sendiri pun pernah kalau dalam hidup Sayyidina Umar semasa itu, habis kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dan kemudian Sayyidina Umar menjadi khalifah setelah tu. Khalifah Umar ni agak panjang pemerintahan dia, masa pemerintahan dia. Jadi Sayyidina Umar masih lagi berteka-teki lah, kita katakan, siapakah, adakah di kalangan, even Umar pernah bertanya kepada Huzaifah, adakah di kalangan pekerja-pekerja ku ni, maknanya orang-orang yang bekerja dengan dia lah yang menjadi yang munafik. Huzaifah tak beritahu. Jadi dan begitu jugalah Umar ni, dia takut nak sembahyang jenazah kalau sekiranya ada di kalangan orang-orang yang mati itu adalah munafik. Nak ceritanya memang ada. Di zaman Sayyidina Umar masih ada lagi orang-orang yang menjadi pekerja kepadanya, iaitu kepada Umar ni, yang merupakan orang munafik. Jadi bagaimana Umar kenal? Umar kenal sebagai, sebenarnya ialah dia dengan ni, dia tengok kepada Huzaifah. Huzaifah tengok
Dia tengok Huzaifah ni sembahyang tak sembahyang. Kalau seorang tu mati, dia akan tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah sembahyang orang tu, maka dia akan sembahyang. Kalau Huzaifah ada tapi ada di situ tapi tak sembahyang, maknanya ini maknanya Huzaifah tahu kan. Ini masuk dalam senarai dia. Jadi itulah yang kita kata orang munafik di zaman Nabi, tapi kita di zaman sekarang ni kita tak tahu kan. Siapakah munafik, siapa tak munafik. Yang ada pada kita ialah kita sebut selalu ialah sifat-sifat munafik. Jadi kita berawas, moga-moga Allah SWT pelihara kita daripada sifat-sifat ni. Kita baca insya-Allah hari ini ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kallazi min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a allazina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kallazi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Ayat 69. Jadi ayat ni bermakna bermula dengan kallazi, sama seperti, maknanya kallazi, sama seperti siapa ni, min qablikum. Allah SWT kata kallazi, kamu ni sama seperti, iaitu kamu ni dua sini kan. Ulama tafsir kata yang pertama sekali ialah orang-orang munafik. Jadi orang munafik ni samalah seperti min qablikum, orang-orang sebelum daripada kamu. Satu lagi kallazi ni ialah iaitu orang-orang musyrik. Jadi ada dua kumpulan lah sini kan, orang musyrik dan juga orang-orang munafik. Jadi orang munafik dan juga orang musyrik ni samalah seperti dengan orang-orang sebelum daripada kamu. Allah Ta'ala kata, siapa tu? Sebenarnya ada disebutkan selepas daripada tu kan, iaitu dalam ayat yang ke-70. InsyaAllah kita akan tengok nanti kan siapakah yang dikata sebelum daripada kamu. Tapi maksudnya lebih kurang ialah kaum-kaum sebelum daripada Nuh, kaum Nuh, kaum Samud dan sebagainya. Kita akan tengok selepas ini Allah Ta'ala listkan kaum-kaum yang dimaksudkan dengan sebelum daripada kamu tu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka dulu, perangai orang-orang yang sebelum daripada kamu ni. Jadi perangai kamu sama juga dengan perangai mereka tu, iaitu kanu ashadda minkum quwwatan wa aksaru amwalan wa aulada. Allah Ta'ala sebut mereka tu, orang-orang sebelum daripada kamu ni, mereka lebih kuat lagi daripada kamu. Ashadda minkum, dari segi apa? Kekuatan. Maknanya kekuatan mana? Powernya. Tengokkan Firaun, macam mana Firaun, hebat Firaun. Dia boleh bina tu piramid. Seperti kaum mana lagi? Kaum Ad katakan, kaum Samud, kaum apa lagi? Jadi mereka ni kan boleh bina rumah yang hebat di dalam bukit-bukit kan. Mereka boleh bina istana-istana yang tinggi kan, sebagaimana kaum Ad. Jadi banyak sangat kehebatan orang-orang yang kalau nak dibandingkan dengan kamu, orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik Mekah ni kan, jauh beza sebenarnya kan. Sebab tu Allah Ta'ala kata asyadda minkum quwwatan. Kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala kata wa aksaru amwalan wa aulada. Mereka ni lebih banyak harta daripada kamu. Kamu rasa kamu banyak sangat harta ke? Dan kemudian yang seterusnya Allah Ta'ala kata mereka ni wa aulada. Aulada maknanya anak-anak. Maknanya bukan sekadar anak tu, maksudnya lah grup mereka ni kan, kumpulan mereka. Tengok Firaun ramai mana, kemudian Ad tu ramai mana, kemudian tu Samud ramai. Kalau tengok rumah mereka pun, istana-istana mereka lah kan, yang sekarang yang ditinggalkan di kawasan Arab Saudi tu, Allah Ta'ala tinggalkan tu rumah-rumah kaum Samud. Jadi kalau ditengok tu memang dahsyat rumah-rumah mereka besarnya. Dan jadi nak menunjukkan bahawa bilangan mereka ni ramai, harta mereka ni banyak, kekuatan mereka ni hebat. Tetapi apa jadi pada mereka? Allah Ta'ala kata fastamta'u bi khalaqihim. Fastamta'u, mereka ini telah, maknanya tamatta'u, maknanya berseronok-seronok lah, menikmati lah, bi khalaqihim. Khalaq tu maknanya nasib, maknanya nasib tu apa yang mereka perolehi. Itu bi khalaq, bukan makhluk, bukan ikhlaq, bukan. Bi khalaqihim artinya ialah dengan nasib bahagian mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka semasa di dunia. Jadi mereka seronok dengan tu. Fastamta'tum bi khalaqikum. Jadi Allah Ta'ala katakan sekarang kepada orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik Mekah ni, fastamta'tum bi khalaqikum. Okey, kamu sekarang seronok kamu, wahai orang-orang munafik, wahai orang-orang musyrik, fastamta'tum, seronoklah kamu sekarang bi khalaqikum, dengan bahagian yang kamu ada, dengan usaha kamu, apa yang kamu usahakan. Kemudian kamastamta'al ladzina min qablikum, sama seperti apa yang dibuat oleh orang-orang sebelum daripada kamu, iaitu kaum-kaum terdahulu tu, mereka seronok macam kamu jugalah. Gitu kan, bi khalaqikum, bi khalaqihim, dia katakan fas kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Bi khalaq, jadi khalaq tu ialah nasib, apa yang mereka perolehi. Jadi mereka usaha, mereka dapatlah, mereka usaha, jadi mereka seronoklah dengan apa yang mereka punya.
Dan kemudian lagi Allah Ta'ala kata wa khuttum, dan kamu pula ni iaitu menceburi bukan apa, iaitu bergeluman. Khuttum ni masuk dalam satu benda tu, duduk dalam tu. Itu apa iaitu maksudnya khuttum fil batil dalam tafsir kata, iaitu kamu ni bergeluman di dalam kebatilan dan juga bergeluman di dalam at-ta'nu fin nabi. Kamu kutuk nabi kan, kamu kutuk nabi, kamu buat benda-benda jahat kamu tu sama kallazi khadu, sama seperti mana kaum-kaum terdahulu itu khadu buat. Mereka tu sama, mereka kutuk nabi mereka menceburi, buat perkara-perkara bergeluman dengan perkara-perkara dosa dan maksiat kan. Semua tu samalah, kamu buat ni sama dengan mereka ni. Allah Ta'ala kata ulaika habitat a'maluhum. Mereka tu Allah Ta'ala kata mereka semua tu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang Allah Ta'ala habitat, gugurkan. Maknanya amal mereka tu, amalan mereka, apa yang mereka buat tu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Di dunia ke di akhirat ke tak ada. Kemungkinanlah kalau mereka buat baik, Allah Ta'ala balas sedikit dengan kebaikan, tapi di akhirat tak ada langsung. Kasarabin, seperti fata morgana. Jadi Allah Ta'ala sebut sini itulah balasan yang kena kepada mereka. Samalah kan, kamu pun macam tu, orang munafik, orang musyrik, samalah seperti yang dibuat, yang diperolehi oleh orang-orang yang sebelum daripada kamu tu. Jadi Allah Ta'ala kata ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugurlah segala amalan mereka fi dunia wal akhirah, wa ulaika humul khasirun, dan mereka itulah orang yang rugi. Sebab kenapa Allah Ta'ala kata sebutkan rugi sini? Kerana penat mereka kerja mereka ni kerja, mereka ni buat cari harta, mereka ni buatlah kan, membina bangunan, penat siang malam. Kita tengok kan orang-orang yang tak beriman mereka kan siang malam kerja kan, penat sana pergi, masuk pukul 8 keluar pukul 5, masuk pukul 8 kan, ke sana kemari penat. Tengok kan di setengah-setengah tempat tu sampai berebut naik train kan, setiap pagi keluar sampai tertidur-tidur, penat bekerja ni kan. Tapi apa yang mereka dapat? Rugi tak mereka? Bisnes yang tak dapat apa-apa. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kerana apa? Kerana mereka ni tidak beriman. Jadi tengok kan betapa sedihnya kalau ikut kan. Jadi kita ni insya-Allah kan kena faham benda ni, dan kita ni jangan menjadikan itu sebagai apa ni, kita kata contoh kan. Bukan tak nak kita ni bekerja kuat, bukan, kita kena bekerja kuat, tapi lillahi ta'ala. Kenapa? Kerana untuk menaikkan agama Allah. Jadi sepatutnya bila kita bekerja kuat ni, agama Allah makin naik, Islam makin naik kan, sepatutnya kan, Islam makin melata, Islam makin tersebar. Bukan semakin kuat kita bekerja, tiba-tiba hilang begitu saja kan, tak ada apa-apa pun kan. Islam pun tak naik, apa benda pun tak naik. Yang naik ialah diri kita, yang naik ialah hanyalah kita kata dari segi bangsa sahaja, ataupun dari segi kehebatan kita saja, tapi agama kita tak hebat, jadi tak ada gunanya. Jadi Allah Ta'ala kata sini ulaika wa ulaika humul khasirun. Seterusnya Allah SWT sebut sini lepas daripada itu ialah alam ya'tihim. Inilah kita katakan senarai mereka-mereka yang Allah Ta'ala listkan. Inilah mereka dia yang dikatakan sebelum daripada mereka ni. Allah Ta'ala kata alam ya'tihim naba'ul lazina min qablihim. Apakah mereka ni tak pernah dengar berita-berita orang-orang sebelum daripada mereka? Alam ya'tihim, tidak pernah datangkah? Bukan tak pernah datang. Ni Allah Ta'ala kata ini pertanyaan, tapi pertanyaan ni bukan pertanyaan nak tanya mereka tak pernah dengar ke? Tak, mereka pernah dengar. Nak ceritanya ialah ini nama dia, kita panggil dia ialah soalan, tapi soalan tu soalan nak khabar, nak beritahu. Sebenarnya mereka pernah dengar, tapi mereka tak ambil pengajaran. Jadi Allah Ta'ala kata alam ya'tihim, tidak pernah datangkah naba'ul lazina min qablihim, berita orang-orang yang sebelum daripada mereka ni, iaitu siapa? Kaum Nuhin yang pertama ni, iaitu kaum Nuh. Kemudian wa'adin, tapi pergi ke mana kaum Nuh tu? Yang hebatnya dengan apanya semua mati, tenggelam. Kemudian wa'adin dan juga kaum Ad di selatan tanah Arab. Kemudian tu wasamud, iaitu kaum Nabi Saleh, yang dalam perjalanan kalau kamu pergi ke Tabuk, kamu akan melalui tempat tu. Sekarang ni ada tempat tu kan. Jadi boleh tengok lagi. Kerajaan Saudi dah buka sekarang ni, orang nak pergi melawat tempat tu, pergi melawat. Tapi kita sebagai orang mukmin, kalau kita nak pergi melawat, adalah cara-cara ni kan. InsyaAllah tu boleh dipelajari kan. Kaum Samud, dan kemudian kaum Ibrahim, dan begitu juga kaum Ibrahim yang telah dia nak bakar Nabi Ibrahim dan sebagainya, yang menghalau Nabi Ibrahim, dan kemudian macam-macam lah yang terkena selepas daripada tu. Wa ashabi Madian. Ashab Madian ni adalah kaum Nabi Syuaib, yang telah juga
dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sini ialah banyak kan, ini kaum-kaum semua tu mereka tak pernah dengar ke? Tak, bukan mereka tak pernah dengar, mereka tahu kan. Orang munafik ni kan, mereka berkawan dengan orang Yahudi beritahu semua kepada mereka, kalaulah mereka tak tahu kan. Tapi benda-benda ni mereka tahu sebenarnya. Wal mu'tafikat, kemudian tu mu'tafikat ni ialah iaitu kaum-kaum yang diterbalik kan, iaitu kaum Nabi Lut. Dipanggil sebagai mu'tafikat. Mu'tafikat ni maknanya yang diterbalik kan. Jadi semua tu berita-berita Allah Ta'ala buat senarai itu untuk bertanya kepada mereka, bukankah orang-orang ni, kumpulan-kumpulan ni, bangsa-bangsa ni, bukankah lebih kuat daripada kamu semua? Kamu ni mana ada rumah-rumah yang hebat macam kaum Nabi, kaum Samud? Kamu mana ada bangunan-bangunan yang hebat seperti Firaun, seperti kaum Madian, seperti kaum Ibrahim, seperti kaum Nuh yang hebat kan? Kamu mana ada? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni tanya mereka kan, nak kata kamu ni lemah sebenarnya. Kalaulah orang-orang yang sebelum daripada ni, bangsa-bangsa yang hebat tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu fikir kamu ni tak boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah Ta'ala boleh kirimkan, Allah Ta'ala ni boleh kirim kepada kamu azab kalau Allah Ta'ala nak kan. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala kata, fama kana Allah liyazlimahum. Allah ni tak pernah dia katakan menzalimi mereka, tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi sebenarnya manusia tu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Semua kaum tu. Adakah seperti kaum Nuh contohnya, adakah Allah Ta'ala zalim mereka? Tak kan. Allah Ta'ala beri peluang kepada mereka 950 tahun. Nabi Nuh tu berdakwah kepada mereka, ceritakan kepada mereka tentang agama, tentang Islam kan. Tapi mereka tak nak terima juga. Jadi selepas tu Allah Ta'ala kirimkan, kemudian mereka tu mati. Jadi nak kata Allah Ta'ala zalim kepada mereka? Bukan Allah Ta'ala yang zalim, mereka yang zalim terhadap Allah. Dah dapat nikmat Allah, tiba-tiba mereka ni buat dono, buat tak tahu kan, tiba-tiba nak syirik kepada Allah SWT, tiba-tiba nak mempercayai kepada 5 berhala tu yang disebutkan dalam surah Nuh kan. Jadi insya-Allah kan boleh baca surah Nuh tu, ada Yarusnya, ada macam-macam ada 5 berhala situ yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Nuh tu. Mereka itu percaya kepada benda tu, bukannya nak bersyukur kepada Allah, bukannya nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila mereka ni ditenggelamkan, apakah Allah Ta'ala zalim kepada mereka? Allah Ta'ala kata, wa fama kana Allahu liyazlimahum. Allah Ta'ala tak zalim bila Allah Ta'ala kirimkan azab kepada semua-semua tu lah. Saya sebutkan surah Nuh tu, kaum Nuh tu sebagai satu contohnya. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang zalim, yang tak berterima kasih, yang tak mau bersyukur, yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah menciptakan mereka, yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan mereka, yang akan mematikan mereka, dan semua sekali. Ayat seterusnya ialah ayat yang ke-71. Ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayat ini menceritakan tentang, kalau sebelum daripada ini kita baca ayat yang hampir sama, Allah Ta'ala sebutkan, iaitu di dalam muka surat-surat sebelum daripada ini, tentang orang-orang munafik. Orang munafik ni Allah Ta'ala kata mereka ni al-munafiqun wal munafiqat, orang munafik lelaki dan juga munafik perempuan. Mereka ni sama saja. Mereka ni tolong-menolong, bantu-membantu di kalangan mereka, sama-sama mereka. Untuk apa? Terbalik kan. Mereka ni kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka ni amar mungkar nahi ma'ruf. Terbalik kan. Benda yang mungkar mereka suka, benda yang mungkar mereka galakkan, promosikan, hantar link kepada orang lain kan, syorkan kepada orang lain supaya jadi follow kan, like kan, macam-macam sekali kan. Cara zaman sekarang kan. Jadi iklan banyak sangat kita tengok kan dalam internet. Kita tengok orang-orang yang membuat kemungkaran banyak kan, even di kalangan masyarakat kita juga kan. Jadi tapi yang hebat lagi tu ialah ada di kalangan orang dalam masyarakat kita sendiri yang menjadi penganjur, yang pesta-pesta maksiat kan, yang menjadi promoter kepada perkara-perkara maksiat tu kan. Jadi inilah yang kita nak, bukan yang amar ma'ruf nahi munkar tu direct je, buatlah kebaikan, ataupun yang kita kata amar mungkar tu bukan kata buatlah kemungkaran, dia tak kata macam tu kan, tetapi
menjadi penganjur, menjadi promoter, menjadi tukang iklan, menjadi tukang share, kan, benda-benda mungkar tu. Jadi apa-apa saja yang mungkar, kita jaga-jaga sikit kan. Kita jangan jadi penganjur, jangan terlibat kan. Sebab apa? Kalau kita beri je saham kita dalam kemungkaran-kemungkaran yang berlaku tu, maka kita akan dapat saham. Bukan setakat tu saja. Kalau apa-apa yang terbabit, yang terkait apa-apa semua dengan kemungkaran tu, maka kita akan dapat share dosa je kan. Jadi oleh kerana itulah, maka kita sepatutnya terbalik sebagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT dalam ayat 71 yang kita baca ni. Orang-orang beriman, Allah Ta'ala kata, lelaki dan juga perempuan, mukminun dan juga mukminat, ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian daripada mereka menjadi awliya. Awliya di sini dalam tafsir kata ialah, yang pertama dia kata muhib, kata, iaitu menjadi orang-orang yang sayang, sayang kepada ba'din, sayang sesama mereka. Maknanya orang lelaki dan juga orang perempuan yang beriman, mereka hendaklah sayang menyayangi. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW kata, dalam satu hadis, bukan yang lain tapi dalam satu hadis Nabi SAW telah bersabda kan, bahawa orang-orang mukmin itu kalbunyan, mereka ni seperti satu bangunan kan, lelaki dan perempuan sebagai satu bangunan, iaitu bangunan yang kukuh, yang mana iza shtaka minhu udhun tada'alahu bil humma kan, was-sahri bis-sahri wal humma. Mereka ni sanggup, maknanya kalau satu bahagian saja sakit, mereka tak, yang lain tak boleh tidur walaupun sakit tu bahagian tu. Kalau kita sekarang ni yang sakit lah satu negara Islam tu yang mengalami masalah semua, tapi orang negeri lain pun kalau mereka tu Islam, mereka sepatutnya merasa sakit juga. Itu tanda awliya. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, lelaki dan perempuan, mereka ni akan saling merasai sayang antara satu sama lain kerana Islam, bukan sayang lain. Tu yang pertama, awliya. Yang keduanya awliya, ulama kata maknanya adalah mu'in, iaitu yang menolong. Mereka hendaklah menolong di antara satu sama lain, sesama mukmin. Jadi mereka kalau tak tolong, jadi makna apa guna mereka mukmin? Jadi sifat orang mukmin ialah tolong menolong. Tu yang pertama. Yang keduanya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah SWT kata sifat mereka ialah menyuruh dengan ma'ruf dan juga melarang daripada kemungkaran dalam sebagaimana bentuk yang saya sebutkan tadi lah kan. Bukan hanya sekadar berkata saja, tetapi share-nya, like-nya, follow-nya, menggalakkan promoternya, promoting, iklan dan sebagainya. Wa yuqimuna solah, dan mereka tu menegakkan sembahyang. Kemudian tu wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Dan kemudian wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka tu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah. Allah Ta'ala terus menceritakan balasan mereka ialah mereka ni akan mendapat yarham, mereka ni akan mendapat rahim daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kasihan belas, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha azizun hakim. Allah Ta'ala ni maha aziz, dia boleh melaksanakan apa yang dia nak, dan juga hakim. Kalau dia laksanakan apa-apa, dia buat apa-apa, mesti ada hikmah pada apa yang telah buat tu, yang dilaksanakan tu, yang ditakdirkan tu. Jadi kita tengokkan itulah maknanya, kita tengokkan sifat orang mukmin, sifat utama disebut kat situ, tengokkan ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sebelum daripada wa yuqimunas solah. Bukan makna solat tu tak penting, tetapi ialah patutnya ialah yang ketara. Yang ketara di kalangan orang beriman ni, kalau dalam masyarakat ialah, kalau dalam bernegara, dalam sebuah kelompok, dalam society, apa sepatutnya yang nampak orang mukmin ni atas dunia ni? Sepatutnya apa? Orang mukmin kita nampak dia ni tolong menolong di antara satu sama lain, dan menyuruh daripada dengan ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran. Tu sifat yang menonjol sepatutnya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, maknanya keadaan umat Islam pada hari ini, kita tak nampak kadang-kadang benda tu kan, tolong menolong antara satu muslim, tak ada. Kalau kita tengok orang kafir, kadang-kadang dia tolong menolong di antara satu sama mereka kan. Tak kira lah kadang-kadang kafir ni, kafir apa ni, agama ini, ni kafir agama itu kan, tapi mereka ni, selama mereka ni kafir, kita nampak tolong menolong kan, bantu-membantu. Kalau kita tengok setengah-setengah agama tu, dia ada negara, dia ajak siapa-siapa yang daripada agama dia boleh masuk nak jadi warga negara dia. Kita tengok betapa bersungguhnya mereka tu kan, untuk menolong orang-orang yang dalam sesama mereka kan. Tapi orang-orang mukmin kita tak nampak benda ni. Mereka bergaduh, ada sesama mukmin bergaduh kan, bergaduh antara negara-negara Islam bergaduh kan. Nanti tak nampak lah mereka ni awliya uba'din, iaitu ba'duhum awliya uba'din. Dan mereka ni kita tak nampak pula ya'muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tak nampak. Yang nampak kita tengok terbalik, banyak ramai orang Islam macam tu, terbalik, ya'muru nabil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kemudian jadi macam mana kita nak dapat sayarhamuhumullah, Allah Ta'ala akan kasihan kita, kasihan belas kepada kita, sayang pada kita. Jadi sebab itulah perkara ni, apa yang Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tidak la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Kalau dia janji macam tu, dia akan buat.
yang akan beri, tapi kita sendiri yang tidak melaksanakan. Seterusnya insya-Allah ayat yang terakhir, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau tadi tu kita katakan banyak atas dunia lah kan, Allah Ta'ala akan kasihani kita, sayang kita dan sebagainya kan, kalau kita bersifat dengan sifat-sifat. Maka sekarang ni Allah Ta'ala sebut pula di akhirat, wa'adallah, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka bila sampai ke akhirat nanti, Allah Ta'ala janji kepada al-mu'minina wal mu'minat, tak kira mereka lelaki ke, mereka ni perempuan ke, jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ni memang selalu kan kita tak terus pun. Kemudian Allah Ta'ala kata nak menggambarkan satu suasana yang indah kan, kehebatan lah, memang orang tak boleh nak buat benda ni kan. Kemudian khalidina fiha, mereka tu kekal dalamnya, tu best lagi kan. Kadang-kadang walaupun tak hebat duduk pun, tapi kalau kekal kita rasa gembira kan. Kita ni main duduk tapi ni kekal kan, dah lah hebat, tempat tu kekal pula. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan kemudian tu tempat tinggal masakin tayyibah yang baik, fi jannati adn, di syurga adn, iaitu iqamatan, mereka tinggal dalam tu. Wa ridwanum minallahi akbar, tapi Allah Ta'ala kata keredaan Allah, keredaan daripada Allah itulah yang lebih besar. Jadi di antara kan, walaupun kita kata sebutkan nikmat ni, Allah Ta'ala sebut sebagai nikmat, tapi sebenarnya yang lebih besar daripada itu lagi apabila orang suka pada kita kan. Kita ni kan, kalaulah maknanya kan kita dapat satu benda, orang tu beri satu benda, tapi dia dalam keadaan dia tak suka sangat pada kita, kita lebih suka seorang yang sayang pada kita walaupun tak beri benda sangat pada kita kan. Walaupun beri benda sedikit, tapi itu lebih kita suka daripada orang yang beri tapi banyak, tapi dalam keadaan dia tu tak suka, dia benci, menunjukkan kebencian daripada kita kan. Bukan begitu kan. Ini sama-sama manusia, kalau sama-sama manusia. Jadi maknanya keredaan tu, kecintaan tu, orang tu suka, gembira, happy dengan kita tu, sebenarnya itu lebih besar lagi. Jadi sekarang ni kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak Allah, sebab tu Allah Ta'ala kata waridwanum minallah akbar, keredaan daripada Allah itulah yang makna Allah Ta'ala redha dengan kita kan. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha kan, kita minta pada Allah SWT, Allah Ta'ala berikan redha kepada kita, zalika wal fawzul azim. Kalau lah macam tu Allah Ta'ala kata, maka itulah sebenarnya kejayaan, al-fawzul azim, kejayaan yang lebih besar daripada segala-galanya kan. Jadi kalau kita, moga-moga kita dapatlah al-fawzul azim ni, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita semua akan diberikan keredaan ini insya-Allah. Setakat itulah saja insya-Allah untuk hari ini. Dan minta maaf sekali lagi untuk sesi petang, sesi pembacaan Riyadhus Salihin, kepada sesiapa yang bersama-sama dengan kita yang selalu ikut pada waktu petang untuk masa ni kita terpaksa tangguhkan sikit, tangguhkan sebentar kerana mencari masa yang sesuai, kerana perubahan fasa di Brunei ni, tempat saya ni kan, jadi nak sembahyang maghrib tak sempat. Kalau pergi sembahyang maghrib nak sempat. Kalau dulu sembahyang di rumah, masjid masih lagi ditutup pada masa tu. Sekarang ni masjid semua telah dibuka, jadi tak sempat. Jadi nak carilah waktu time yang terbaik lah insyaAllah. Selepas kau dah jumpa time yang terbaik mengikut pilihan, ramai yang beri cadangan waktu-waktu tertentu kan, untuk mencari suatu waktu yang mana orang semua berada, kita berada, mudah berada kan, mudah untuk ikuti. Wallahu a'lam bissawab. Setakat itulah saja aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Kita sudahi, tamatkan sesi kita pada pagi ni dengan baca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.